Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey. Yang lain tu? Puan buka mic tepi tu. Belah kiri bawah. So yang join kita 1, 2, ada lebih kurang 3 orang aja. Okey. Sihat semua. Last baca buku surat berapa? Saya sebab kelas yang Selasa tu baca kita orang last Saya dekat 476 tak Ustaz? 576. 476, muka surat 476. Betul tak? Sekejap surah Ghafir Saya tak pastilah tapi ya ke? yang saya tanda. Kalau sebelum ni hari Selasa kelas dengan Ustaz ni Ustaz Atta ke Ustaz saya? Saya masuk je. Ya ke? Saya pun. Ada je saya masuk. Saya tak ingat. Ya ke? Kalau macam tu boleh kot kita sambung kat sini kot. Saya ambil kat sini. Terserah lah, ikut je. Boleh kot. Okey, kita boleh Surah baru bukaan. Ustaz, 477. Masuk surah baru terus. 477 dah habis dah tu. Saya tanda tarikh tu. 3 April lah itu kelas dengan Ustaz. Okey, boleh. Ustaz 477 surah Fussilat. Okey. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. Kita sambung surah Fussilat. Muka surat 477. Juzuk ayat. Okey, surah ni Fussilat ni kalau dalam bahasa Melayu ni dipanggil jelas ataupun yang dijelaskan. Dan ni banyak penjelasan tentang persoalan kaum kan. Allah jawab kat dalam surah ni lah. Surah apa tadi Ustaz? Surah? Okey, 77. Fussilat. Surah Fussilat. Fussilat maksudnya jelas ataupun yang dijelaskan. Okey, surah ni surah Makkiyah. Makkiyah ni apa? Makkiyah ni yang diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah. Ada dua surah. Surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Madaniyah tu yang turunkan di Madinah. Makkiyah tu diturunkan di Mekah. Okey. Okey, kita masuk ayat pertama. Kalau saya untuk kelas saya akan baca. Lepas tu lain ikut. Saya akan mungkin kalau ayat tu susah, saya akan satu ayat tu akan ulang dalam 3 kali. Lebih kurang lah kan. Kalau susah saya akan ulang 3 kali. Atau akan potong-potong ke ayat tu. Lepas tu baru kita sambung. Mungkin kita baca sekali 3 ayat ataupun 4 ayat. Lepas tu kalau kalau seorang-seorang nak baca, okey. Boleh dipersilakan lah.
Ustaz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Yang pertama, Hamim. Amin. Sekali lagi. Hamim. Hamim. Okey. Daripada perkataan ha nak ke mim, tak ada dengung. Maksudnya kita terus masuk. Ha satu perkataan, mim satu perkataan. Okey. Mim tu berapa harakat kalau kita tahu? Enam. Dia panggil mat apa? Mat lazim? Bukan. Mat lazim, mat lazim kalimi, mat lazim kalimi musaqqal. Maksudnya bila mana huruf tu, kalau macam Quran kan kita tengok ada Yasin, Hamim kan. Dua perkataan. Dia 6 harakat bacaannya. Mim tu, mim tu 6 harakat. Kita ulang sekali lagi. Hamim. Okey, mantap. Okey, ayat kedua. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Sekali lagi. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Okey. Kita tengok dekat ayat awal ayat tu kan. Perkataan tan, kita tak sebutnya tan, bukan sebutnya tan. Bukannya nun tu jelas kan? Kita nun tu kita dengungkan. Tang, tang. Tapi tak ada tang macam tu, dia tang dengung. Dia panggil apa? Nun mati bertemu zai. Hukum dia ikhfa hakiki. Kalau kat dalam Quran kita kan, kalau kita tengok kalau Quran yang ada tajwid kan, siapa yang Quran tajwid, dia punya nun tu warna hijau. Betul tak? Kan? Nun ni warna hijau. Kalau dekat dalam Quran, kalau Quran yang sekarang lah yang resam Usmani ni, kalau kebanyakan ni kalau nun warna hijau ataupun tanwin warna hijau, tu kebanyakannya adalah ikhfa hakiki. Kalau dia bertemu dengan huruf yang akan datang tu, huruf tu warna hitam. Dia ikhfa hakiki lah. Kalau huruf tu warna merah ke apa kan, akan jadi hukum lain lah. So untuk ikhfa hakiki tu caranya adalah menyembunyikan sebutan nun mati yang sebenar tu. Maksudnya kita tak ada bunyi jelaskan tanzil. Kita bunyikan tanzil. Dengung kan. Kita tak bunyikan jelas. Kita panggil ikhfa, menyembunyikan. Khafi tu menyembunyikan. Okey. Ulang sekali lagi. Tanzilum minar rahmanir rahim. Okey. Perkataan lum tu tanzilum. Lum tu tanwin bertemu mim, hukum dia apa? Tanwin bertemu mim, kita dapatkan bibir tu. Dia panggil kalau dalam istilah Melayu memasukkan berserta dengung. Itu kan bigunah. Kan apabila tanwin bertemu dengan huruf 4 huruf. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ni akan jadi idgham bigunah. Apa 4 huruf tu? Ya, nun, mim dengan waw. Yanmu. Bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan 4 huruf ni akan jadi idgham bigunah.
memasukkan berserta dengung. Yang ni kita kena dapat bibir lah. Kalau tadi tu tan tu tak dapat bibir kan. Kita tan. Tapi kalau ni lum tu dapat bibir. Tanzilum, lum lebih kurang 2 harakat. Kita lum tu. Boleh? Okey. Okey, ada nak tanya? Untuk ayat ni dengan ayat sebelum tu. Tuan Zabidi ada nak tanya? Tadi apa tak? Non Apa dia? bertemu apa tadi? Tanwin Don bertemu mati. mim. Tanwin bertemu min. Idgham bi gunnah. Dalam bahasa Melayunya memasukkan berserta dengung. Okey, boleh. Okey. 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 Kita sambung seterusnya. Kitabun fussilat ayatuh. Kitabun fussilat ayatuh. Sekali lagi. Kitabun fussilat ayatuh. Kitabun fussilat ayatuh. Okey. Dekat perkataan fussilat tu kita tekankan. Sebabkan dia huruf sabdu kan. Kitabun fussilat. Fussilat. Kitabun tu tadi kita jumpa. Hukum yang sama juga. Apa hukum dia? Tanwin warna hijau. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Kan kita bunyikan dia kita dengung. Okey. Dengan dia fussilat, fussilat. Sebabkan asal perkataan huruf yang bersabdu ni kan, ada sabdu kan, W kan. Huruf yang bersabdu ni asalnya dia kan 2 huruf kan? Betul tak? Dia ada 2 huruf. Dia ada 2 sod. Maksudnya sod. Tu sebab kita bunyikan dia double. Tapi sod yang pertama tu mati, sod yang kedua tu hidup. Tu jadi fussilat. Fussilat. Macam surah Al-Fatihah kita baca kan. Yang iyyaka na'budu wa iya tu huruf ya yang asalnya ada 2 ya tapi dia buat sabdu kan. Yang pertama tu ya mati, yang kedua tu hidup. Tu jadi iya. Sebab kita sebut ni fussilat. Fussilat. Sekali lagi. Kitabun fussilat ayatuh. Kitabun fussilat ayatuh. Okey, mantap. Sambung. Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Qur'anan Arabiyyan bil Qur'an ba'lamun. Panjang sangat. Panjang ke pendek? Panjang sangat. Boleh tak? Ya ke? Tak, kalau panjang boleh tahu saya pendek kan. Saya ikut anak murid saya. Maksudnya kalau panjang saya pendek kan. Macam mana? Panjang? Boleh saya. Ya ke? Okey, kita try berlatih kan. Okey, kita ambil pendek-pendek Tengok. Okey, perkataan pertama Qur'anan. Disebut Qur'anan. Okey. Perkataan yang kedua Arabiyal. Arabiyal. Yal tu sebabkan tanwin ni bertemu dengan lam tu kan. Lam perkataan liqaumi tu kan. Jadi idgham bila gunnah. Okey, sekali lagi. Arabiyal. Arabiyal. Okey, tu seterusnya liqaumi. Liqaumi. Sekali lagi. Liqaumi. Liqaumi. Okey, ya'lamun. Ya'lamun.
Okey, mantap. Okay, kita cuba sekali lagi, kita ulang. Qur'anan Qur'anan Arabiyyal Arabiyal liqaumi liqaumi ya'lamun. ya'lamun. Okey, kita cuba sambungkan. Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Qur'anan Arabiyal liqaumin ya'lamun. Okey, sekali lagi kita ulang. Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Qur'anan Arabiyal liqaumin ya'lamun. Boleh ke? Okey, tengok perkataan ni Arabiyyah kan. Arabiyal. Dia sebabkan saya nampak macam susah tu sebabkan kita kena tekankan dekat ya yang bersabdu tu kan, dalam keadaan dia nak bertemu dengan lam pula. Okey, kita tengok perkataan Qur'anan Arabiyyal. Sebut Arabiyyal. Boleh. Sekali lagi. Arabiyyal. Tu kita ambil daripada awal. Qur'anan Arabiyyal. Qur'anan Arabiyyal. Tu boleh. Sekali lagi kita ulang. Qur'anan Arabiyyal. Qur'anan Arabiyyal. Okey, sambung. Liqaumi ya'lamun. Liqaumi ya'lamun. Okey, mantap. Cuba sambung boleh? Try. Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Mantap lah tu. Mumtaz. Okey. So, bagi pendapat saya lah kan. Kita kalau baca Quran, kita kalau bukannya mesti kita kena baca satu ayat panjang, macam kita nampak satu ayat panjang tu panjang macam jadi kita jadi macam tak semangat ataupun jadi down kan tengok panjang kan. Tapi kita bukannya mesti kena baca satu panjang tu. Maksudnya kalau kita baca dengan ikut kemampuan kita pendekkan. Macam tadi saya pendek-pendekkan kan. Kalau kita rasa susah satu ayat, kita cuba pendekkan, ulang banyak kali. Macam kita pun fusilat ayatu, ulang alik. Kita rasa macam lancar, baru sambung. Qur'anan Arabiyyal, ulang, dah lancar, sambung. Lepas tu baru kita terus sambung satu ayat. Dia maksudnya kita baca Quran ni dalam keadaan kena bertartilah maksudnya. Kan dekat Al-Quran Allah kata waratil Quran tartila kan. Baca Quran dalam keadaan tartil ni ataupun bertajwid dan juga berdisiplin dari sini. Setiap huruf tu jelas bunyinya. Tak ada lari, tak ada. Kita tak ada kita kena baca laju macam orang biasa baca, kena baca lagu kan dalam keadaan tajwid tak jaga. Okey. So dekat perkataan tengok perkataan Qur'anan Arabiyyal, yal tu tanwin bertemu lam tu kita tak bunyikan Arabiyyal. Sebab apa yal? Tanwin bertemu lam hukum dia idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Kita memasukkan tanwin tu memasukkan dengan lam tu kan. Arabiyyal terus bunyi yal kan. Tapi tak dengung. Memasukkan tanpa dengung. Tu yang kedua perkataan liqaumi. Mi tu tanwin bertemu ya tadi kita jumpa tadi macam awal tu tanzilum. Itu kan biguna.
Mim bertemu ya, nun, mim dengan waw. Mim atau waw. Okey, boleh? Okey, ada nak tanya? Ustaz. Ada, tak ada? Tak ada, tak ada. Okey. So, boleh kita ada nak cuba nak volunteer baca tak? Boleh? Nak try baca? Tak apa, kalau salah saya betul kan? Jangan risau. kita kalau kita maksudnya kalau kita baca seorang, kadang-kadang kita tak perasan salah kita kan. Tapi kalau kita baca dengan orang, macam saya lah. Saya kadang-kadang saya rasa saya baca betul. Tapi bila saya baca dengan orang, banyak agak salah yang saya tak perasan. Macam tu. Jadi boleh nak try? Siapa-siapa boleh Mula try? ke? Try daripada mula. Daripada bismillah lah, start bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabum fussilat ayatuh. Qur'anan Arabiyyal li qaumin ya'lamun. Okey, mantap. Alhamdulillah. Saya dah yakin. Okey tu, mantap tu. Boleh ya? Dia kena yakin pada diri. Okey tu. Alhamdulillah, mantap bacaan. Okey. Tuan Zabiri boleh nak cuba? Okay, try. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amma. Hamim. Hamim. Okey. Mim. Mim. Hamim. Okey. Tanzilul tanzilum minar rahmanir rahim. Okey. Kitabun fussilat ayatuh. Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun. Okey. Alhamdulillah, mantap. Okey. Kita tengok perkataan Ar-Rahman tu kan. Dia memanglah dia ada alif lam perkataan al tu kan. Tapi alif lam tidak dilafazkan. Kalau dekat Al-Quran dia warna kelabu, betul tak? Dia bukan warna hitam, warna kelabu. Kan? Ya, betul. Okey, kalau perkataan yang berwarna kelabu dia tidak dilafazkan bila mana kita sambung bacaan. Tapi bila mana kita mula bacaan, bila mana kita berhenti kat itu dan mula kat itu akan dilafazkan. Contoh macam kita nak sambung kan. Kita sambungnya tanzilum minar rahman. Minar rahman terus masuk kata ar-rahman. Tapi kalau kita nak berhenti kat itu, kita nak sambung, kita berhenti kat tanzilum min, contoh kan. Kita sambung ke ar-rahman. Ar-rahman, baru dilafazkan alif dekat yang alif lam tu. Nampak tak? Dia hidup lah. Dia hidup bila mana kita sambung, bila mana kita nak sambung kat situ, tapi dia mati bila mana kita sambung bacaan sampai habis. Faham tak? Dia tidak dilafazkan bila mana kita sambung bacaan, tetapi dia dilafazkan bila mana kita berhenti kat situ. Kita berhenti kat perkataan min contoh kan. Tapi kita nak sambung ke perkataan ar-rahman tu. Dia dilafazkan bila mana nak sambung kat situ. Nak berhenti kat situ tapi sambung ke ar-rahman. Tapi dia tidak dilafazkan bila mana kita sambung sampai habis.
Okey, faham. Dia tulis tapi tak baca. Dia bukan tulis tak baca. Dia maksudnya dia tulis tapi tidak dilafazkan. Tak ada. Tidak dilafazkan. Macam perkataan Al-Quran kan. Okey, kalau perkataan Al-Quran, kita bunyikan Al kat depan tu kan. Al-Quran kan. Tapi kalau contoh macam perkataan An-Nur, kita tak bunyikan Al-Nur, kita bunyikan An-Nur. Banyak lagi contoh. Kalau dekat dalam tajwid kan, kalau kita baca sebelum ni, kita panggil tu Alif Lam Syamsiah ataupun Alif Lam Qamariyah. Kita pernah ingat tak belajar tu kan? Alif Lam Syamsiah tu kita tak bunyikan lafaz lam, tapi kalau Alif Lam Qamariyah tu kita bunyikan. Macam Al-Qamar, Al-Jabal, semua tu dibunyikan Alif Lam tu. Okey. Sambung, boleh kita sambung? Ada soalan? Tak ada. Okey. Boleh sambung. Okey, sambung seterusnya. Ayat keempat. Basyiran wa nadhira. Basiran wa nazira. Sekali lagi. Basyiran wa nadhira. Basiran wa nazira. Okey, mantap. Sambung. Fa'arada aktharuhum. Fa'arada aktharuhum. Sekali lagi. Fa'arada aktharuhum. Fa'arada Aktharuhum. aktharuhum. Okey. Perkataan kaf kan, huruf kaf kan, yang aktsaruhum tu kan. Okey, perkataan kaf bila mana mati huruf kaf, dia tak ada qalqalah dan juga dia ada sedikit lantunan. Kita sebutnya ada macam ke sikit. Aktsaruhum. Dia macam huruf ta kalau mati, dipanggil macam ada bunyi sikit. Macam surah Tabat tiada kan. Tabat yada. Ada ta tu sikit. Tapi tu bukan qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 je. Ba, jim, dal, qaf, ta. Tapi ni bukan huruf qalqalah, qaf ni. Kaf ni. Dia cuma kalau mati bunyi sedikit je. Macam aktsaruhum. Aktsaruhum. Okey. Sekali lagi kita cuba ulang. Fa'arada aktsaruhum. Fa'arada aktsaruhum. Okey. Mantap. Sambung. Fahum la yasma'un. Fahum la yasma'un. Sekali lagi. Fahum la yasma'un. Fahum la yasma'un. Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh? Ayat ni okey. Susah ke okey? Boleh. Okey. Okey. Kita sambung. Ayat seterusnya, ayat kelima. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Okey, mantap. Okey, tengok perkataan fi tu dia jadi kalau dekat Al-Quran kan,
Dia makna tak, dia ada tanda panjang warna hijau kat atas. Dia panggil adalah mat jaiz munfasil. Jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil ni sama lah. Sama maksudnya dari segi ciri-ciri dia sama. Tapi dia punya cara dia lain lah. Dia sama je. Hukum dia 4 dengan 5 harakat cara bacaannya. Alif waw ya bertemu dengan hamzah. Tetapi kalau mat wajib muttasil dalam satu kalimah, bertemu dalam satu kalimah, mat jaiz munfasil dalam 2 kalimah. Tapi tak payah tengok dalam 1 ke 2 kalimah. Kita tengok kalau tanda warna hijau tu 4 dengan 5 harakat lah tu. 4 atau 5 harakat. Mat jaiz munfasil. Perkataan fi tu. Tengok fi kan? Fa ya kan? Fi. Ya bertemu dengan hamzah. Nampak hamzah kat perkataan akinah tu. Kan? Nampak? Dia bertemu dengan hamzah. Dalam 2 kalimah. Fi 1 kalimah, akinah tu 1 kalimah. So dalam 2 kalimah. Okey. Sambung. Mimma tad'una ilaih. Mimma tad'una ilaih. Okey, sekali lagi. Mimma tad'una ilaih. Mimma tad'una ilaih. Okey, mantap. Sambung. Wa fi adhanina waqrun wa min bainina. Wa fi azanina wa min bainina. Okey. Panjang ke ayat ni macam susah sikit? Panjang ke pendek? Boleh ya? Okey, kita tengok pendek-pendek kan eh. Okey, tengok wafi tu tadi sama perkataan yang atas tadi tu 4 atau 5 harakat juga. Wafi. Lepas tu perkataan azanina. Azanina. Okey, lepas tu waqru. Tanwin tu memasukkan dengan huruf waw. Tanwin yang waqru, ru tu kan, memasukkan dengan perkataan wa tu. Dia bagi idgham bi gunnah. Waqru. Lepas tu wa min bainina wa min tengok dekat nun mati tu kan, perkataan wa min tu ada mim kecil tu tak? Kan ada mim kecil kan? Nampak tak? Ada. Mim kecil tu apa hukum dia? Kalau siapa ingat. Dia panggil Iqlab. ya, betul. Iqlab. Betul. Bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, kan? Perkataan bainina tu kan, ba tu. Dia kena menukarkan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Menukarkan bukanlah kita padam perkataan nun tu. Kita padam dengan pen, maksudnya dia dah memang tukar tak dari segi bacaan lah. Tu sebab kita sebutnya wa min bainina wa min dengung. Tapi tak rapat bibir. Dia ada renggang sikit. Wa min ada angin lalu sikit. Okey. Sekali lagi kita ulang. Wa fi adhanina waqru wa min bainina. Wa fi azanina wa min bainina. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa fi adhanina waqru wa min bainina. Wa fi azanina wa
Okey, boleh? Boleh? Kita Boleh, nak ulang boleh. sekali lagi. Boleh. Kita ulang sekali lagi. Sekali lagi. Okey, kita Boleh. cuba sekali lagi. Wa fi adhanina waqru wa min bainina. Wa fi azanina wa min bainina. Okey, dekat perkataan waqru tu huruf qaf tu qalqalah. Qalqalah, tapi kita panggil qalqalah sughra. Di mana dia tengah-tengah perkataan kan. Kita sebutkan qalqalah lantunan tu sikit je. Waqru, waqru. Waqru. Ada lantunan sikit. Panggil qalqalah sughra, lantunan kecil. So kita bacanya waqru wa min. Okey. Okey, sambung. Wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Okey, mantap. Sekali lagi, tulang. Wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Sekali lagi. Wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Okey, alhamdulillah. Okey, macam mana ayat ni, okey? Susah ke senang? Sulit sikit aku Dia macam ada bertemu hukum-hukum baru kan. Okey. Ada nak tanya ke sebelum kita baca seorang ayat ni? Cuba tengok. Dua ayat 4 dengan ayat 5. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, Tuan Zabidah ada nak tanya? Okey, kalau tak ada Tahu dah. kita jadi kalau nak tanya boleh je tanya. Kalau kalau perkataan ni macam mana nak sebut kan tiba-tiba keliru kan, boleh tanya saya ada nak tanya keliru hukum. yang ni Ustaz. Macam hijau kan, dia macam kepala. Oh, tulisan huruf. Hijau. Oh, kalau macam tu kita tengok maksudnya dari segi penulisan huruf kan. Penulisan huruf kita tengok kepala dia je. Kalau huruf ha dengan ain tu tengok kepala dia je. Faham tak? Maksudnya contoh perkataan ain, ha apa semua tu kan. Kalau dia di awal kalimah dia takkan tulis tu dengan huruf dia yang besar. Huruf yang berbentuk sempurna tu. Kalau ain kan bentuk dia kan macam tu. Macam tu kan. Sama macam ha kan. Macam tu betul dia ekor bawah kan. Tapi kalau dia dekat awal kalimah dia takkan tulis ha besar sambung tu, tak adalah. Dia tulis ha kepala macam tu je lah. Dia tak ada ekor kecuali dia di akhir kalimah. Kalau di akhir perkataan huruf ain, ghin, ha dengan kha dia akan ekor dia tu nampak. Kadang-kadang keliru kat situ Ustaz. Dia punya kepala mana satu nak apa? Baca huruf apa? Macam ni kan. Nak sebut jim dulu ke ha dulu? Kan ha tu kan dia kena ke depan sikit daripada jim tu kan, tengok ha tu kan. Ada macam terlebih sikit daripada ha kan. Apa daripada jim tu kan. So kita sebutkan ha dulu lah.
dia kalau ha tu melepasi jim tu jim tu sebut dulu daripada ha. Tapi tu ha tu sebelum pada jim tu. Tu dia bagi ke belakang sikit ha tu. Dia kita sebut ha dulu, lepas tu baru jim. Itu yang keliru. Tapi kalau kalau macam kita dah biasa tengok tu insya-Allah tu kan. InsyaAllah. Yalah. Kadang-kadang kita jarang jumpa yang sambung-sambung macam ni kan. Bila kau jumpa ni dia macam jarang. Bila selalu jumpa tu insya-Allah aku okey je. Ya. Tulisan. Okey. Nak tanya? Ada lagi nak tanya? Ada boleh kita nak cuba baca boleh? Boleh. Try Yang mana kak? Start daripada ayat 4. Basyirau. Boleh? Saya dulu ya? Boleh. Cuba siapa-siapa dulu. Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Basiru wa nazirun Basyirau wa nadhira. Berhenti kat ra. Berhenti kat ra. Basiru wa nazira. Okey. Fa'aradu aksaruhum. Sekali lagi. Fa'aradu aktharuhum. Fa'aradu aksaruhum. Fahum la yasma'un. Okey. Mantap. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Okey. Fi akinnah. Okey, mantap. Mimma tad'una ilai. Mantap. Wa fi azanina wa min Cuba ulang sekali lagi. Wa fi adhanina waqru. Mantul. Waqru. Wa fi azanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun. Wa bainika hijabun mal innana amilun. Okey, alhamdulillah. Puan Zarah nak try? Boleh? Okey, insya-Allah Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiran wa nazira. Fa'aradu aksaruhum. Wahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Mimma tad'una ilaihi. Okey, mantap. Wa fi azanina waqrun wa min bainina. Okey. Wa bainika hijabun fa'mal innana amilu. Okey. Kalau panjang maksudnya puan boleh wabaini ke hijab, berhenti kat hijab, sambungkan fa'mal innana. Kalau baca sendirilah kan. Saya cuba boleh kat situ Ustaz. Boleh? Boleh. Wabaini ka hijabun
Apa? Okey. Fa'mal innana amilun. Okey. Mantap. Okey. Ustaz, Ada ya saya. ini yang memma ni yang Sabtu pertama tu dia tak ni ke? Maksudnya Memma tak tu tak. kalau kita sambung, maksudnya tadi kan kita berhenti kat perkataan fi akinnah kan, kita berhenti kan. Ni kalau Tapi kita sambung. kalau kita sambung fi akinnatim tanwin bertemu dengan mim tu idgham miunah lah. Kalau kita bahas sambung jadi memasukkan peserta dengung pula. Tapi sebab kita berhenti jadi akinnah. Kalau Tapi kita kalau sambung puan Zahra dengan tuan Zabidi nak sambung boleh je. Kalau nak sambung kan. Wa itu betul. qalu qulubuna fi akinnatim mimma. Kalau nak sambung lah. Tak apa, itu pun dah sempat Ustaz. Tak tu kalau nak sambung kan. Itu sebab ada tanda apa yang mim tu bersabdu tu. Belajar ni ayat pendek-pendek dulu Ustaz. Kira okey lah cara saya buat ni pendek-pendek ni okey. Boleh. Okey. Kenapa saya ni pendek? Dalam berburu panjang. Dia apa? Saya belajar dulu kalau kita nak praktis kan, nak bagi nafas panjang. Kalau makan tu jangan diselang dengan air. Satu lagi, kalau kita nak nafas panjang kan, kita baca Quran tu waktu sebelum subuh. Kan saya dulu pernah waktu tahfiz, baru form 1 sampai form 3 kan. Jadi teknik tahfiz tu diorang standard lah, budak tahfiz akan baca hafal Quran dan membaca Quran tu pada sebelum subuh sampai lepas subuh. Jadi kebanyakan ni kalau kita waktu tu kan nafas kita fresh lagi, waktu udara segar lagi waktu tu kan, dia macam kurang pencemaran, jadi kita senang nak baca, senang nak menghafal lah, dan juga senang nak ni. Waktu tu okey lah, waktu yang senang untuk baca Quran. Okey, ada nak tanya? Tak ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita sambung, saya kalau kelas saya kan, saya suka baca itu tajwid dia, lepas tu saya akan baca sikit tafsiran dia untuk kita faham sikit kan. Kalau kelas saya kita boleh tengok sikit tafsiran dia. Kalau ada kitab tafsir boleh kita baca sekali. Kita tengok ayat pertama, perkataan Hamim. Hamim ni hanya Allah, maksudnya perkataan ni Allah je lah yang tahu kan. Macam perkataan Hamim, Yasin, Alif Lam Mim, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sin, Qaf, semua tu kan. Itu semua Allah yang tahulah. Okey, lepas tu ayat kedua, Tanzilum minar rahmanir rahim. Okay, tanzil itu turun. Al-Quran ni diturunkan daripada Tuhan. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahman tu yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lepas tu ayat ketiga, Kitabun fussilat ayatuh. Kitab yang ayat-ayat ini dijelaskan. Ayat-ayatnya dijelaskan. Memanglah jelas Al-Quran ni. Kalau itu sebab Nabi kata, bila mana kamu berpegang dengan dua perkara ni kan, kamu tak akan sesat dekat dunia nanti. Nabi kata Al-Quran wa sunnati. Quran dan juga sunnah aku. Quran ni memang jelas lah. Maksudnya kalau orang yang tak dapat hidayah dan juga tak boleh terima Al-Quran ni, orang tu pelik lah. Dah tunggu jelas Al-Quran ni kan. Lepas tu Quranan Arabiyan, kitab yang ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Ataupun dalam tafsiran Ibnu Katsir, kaum yang mengetahui ni maksudnya kaum yang ingin tahu. Maksudnya bukannya orang yang jenis kalau baca Quran tak tahu dan juga dia biar tak nak tahu. Beza dengan orang yang tahu dan ingin mengetahui kan. Beza. Okey. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira. Basyir tu berita gembira, wa nadhira tu dan peringatan. Fa'arada aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka ni tak mendengar. Yasma' tu tidak mendengarnya. Diorang dah dapat tu daripada zaman dulu lagi. Al-Quran diturunkan memang orang tak boleh terima. Orang-orang kafir tak boleh terima. Tak nak mendengar lagi. Teruk kan lagi. Memang tak nak dengar langsung. Wa qalu qulubuna fi akinnah.
Dan mereka berkata hati kami sudah tertutup. Dia tak nak dengar, memang tak boleh terima dayah langsung. Hati kami sudah tertutup. Bima tad'una ilai, dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Ni memang kaum yang jadi degil lah. Kita tak bagi tahu lagi, dia kata jangan cakap apa-apa lah, aku tak nak dengar apa-apa. Hati aku dah tertutup dah. Macam tu. Teruk lah maksudnya, tak nak mendengar penjelasan langsung. Na'udzubillah min zalik. Okay, lepas tu wa fi adhanina waqru wa min bainina, dan telinga kami sudah tersumbat. Teruknya. Dan di antara kami dengan engkau ada dinding. Maksudnya dia waktu tu Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad sampaikan dakwah. Lepas tu kaum ni kisah dia ni, kisah dia. Saya tak ingat kaum apa. Waktu tu Nabi Muhammad tengah sampaikan dakwah. Dia terus cakap, jangan cakap apa-apa. Aku tak nak dengar apa kau cakap. Sebab kami dah selesa dengan agama nenek moyang kami. Dia cakap macam tu kat Nabi Muhammad. Kami dah selesa dengan agama nenek moyang kami, jadi jangan cakap apa-apa dah. Sehingga kami dah tersumbat, kami pun memang dah tak boleh terima apa-apa dah. Teruk, kaum yang sangat teruk lah kan. Yelah berbeza lah. Kita agama nenek moyang contohlah kan, satu benda yang kita memang dah buat lama sangat kan, beratus-ratus tahun. Tiba-tiba datang seorang budak kecil ataupun orang muda yang memang kita pun tahu dia ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba bagi tahu kita benda yang untuk mengubah yang kita kebiasaan buat kan. Jadi benda tu macam tak masuk akal lah kan. Tapi dia hidayah ni milik Allah kan. Lepas tu wabainika hijab, dan antara kami engkau dengan kami ada hijab ataupun dinding. Fa'amal innana amilun, kerana itu lakukanlah mengikut kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan mengikut kehendak kami. Lakukan mengikut kehendakmu, maka kami akan lakukan mengikut kehendak kami. Tu sebab kaum-kaum yang macam ni kan, kaum-kaum yang macam ni Allah turunkan surah yang paling tegas berkenaan orang-orang macam ni. Surah apa yang kita pernah dengar? Surah Al-Kafirun. Yang ayat terakhir ni kan, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Tu akhir. Memang orang macam tu kita bagi dia ayat macam tu je. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Okey, alhamdulillah. Okey, ada nak tanya? Ada Ustaz. Okey. Kalau tak ada kita boleh sambung. Ayat seterusnya. Boleh Boleh. Okey. Ayat seterusnya ayat ke-6. Okey. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Sekali lagi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Okey, sekali lagi kita ulang. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Okey, sambung. Yuha ilayya annama ilahukum. Yuha ilayya annama ilahukum. Okey, sekali lagi kita ulang. Yuha ilayya annama ilahukum. Yuha ilayya annama ilahukum. 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 Okey, sekali lagi kita ulang. Yuha ilayya annama ilahukum. Yuha ilayya annama ilahukum.
Okey, mantap. Okey, sambung. Ilahu wahidun fastaqimu. Ilahu Ilahu wahidun fastaqimu. Sekali lagi. Ilahu wahidun fastaqimu. Ilahu Wahidun fastaqimu. Okey, boleh. Perkataan ilahu tu masukkan dengan waw. Ilahu. Lepas tu wahidun. Dung tu dengung pula. Ikhfa hakiki. Ilahu wahidun fastaqim. Ustaz. Ilahu 2 harakat. Wahidun 2 harakat. Setiap yang dengung tu semua 2 harakat. 2 harakat. Okey. Okey. Ilahu wahidun. Okey, boleh. Sekali lagi kita ulang. Ilahu wahidun fastaqimu. Ilahu wahidun fastaqimu. Okey, sambung. Ilaihi wastaghfiruh. Ilaihi wastaghfiruh. Ilaihi wastaghfiruh. Ilaihi wastaghfiruh. 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 Itu tu ada ha kan? Ada ha. Okey, perkataan wastagh, huruf ghin yang mati kan, ghin tu kan, wastagh kan. Bila mana huruf ghin kalau mati, dia tak ada macam lantunan, dia tak ada kita wastagh, tak ada tara, dia wastaghfiru. Dia macam kita sebut ghairil maghdu. Dia kalau kita sebut ghairil maghdu, mara tu salah lah. Dia tak ada ghin tu, tak ada beranak lah, tak ada macam ada lantunan. Dia sebut ghairil maghdubi alaihim. Ini pun sama juga. Ilaihi wastaghfiru. Boleh. Okey, sekali lagi tulang. Ilaihi wastaghfiru. Ilaihi wastaghfiruh. Okey, mantap. Sambung. Wa wailul lil musyrikin. Wa wailul lil musyrikin. Sekali lagi. Wa wailul lil musyrikin. Wa wailul lil musyrikin. Okey, alhamdulillah. Mantap. Okey. Kita baca ni kot. Macam panjang ayat ni. Okey. Ada nak tanya ayat ni? Boleh kita baca seseorang? Tak ada Tak. Okey. Boleh kita baca seseorang? Kita baca Ustaz ya. Okey, boleh. Kat pukul 10 saya nak keluar. Okey, boleh. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya anna
Ilayya. Ya tak panjang. Yuha ilayya annama ilahukum. Yuha ilayya Yuha ilayya annama ilahukum Okey. ilahu wahidun fastaqimu Okey. ilaihi wastaghfiruh Wawai. wawailul lil musyrikin. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Tuan boleh. Alhamdulillah. Okey. Tuan Zabidi boleh try. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Ana basyarum mislukum. Ana basyarum mislukum. Okey. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musrikin. Okey, alhamdulillah. Mantap. Okey, nak tanya? Tengok. Tahu nak tanya Ustaz. Apa dia? Tak tahu nak tanya. Ya ke? Tak tahu benda. Tak, maksudnya okey dah tak? Okey Ustaz. Cara baca ni Ustaz. Ya ke? Ya. Alhamdulillah lah. Bagi kami Okey. yang tak mahir ni. tak ada laju sangat saya baca okey. Boleh. InsyaAllah. Itulah. Saya risau kat takut laju ke panjang kan. Saya Jangan lambat asal selamat. takut terbabat Okey, alhamdulillah. Okey. So kita sambung. Ustaz, saya minta izin ya. Keluar sekejap. Okey, boleh. Dulu, ya. Okey, boleh, tak apa. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Okey. Salam. Wah. Boleh. Okey. Dia. Okey, kita sambung ayat yang ke-7. Alladzina la yu'tuna az-zakah. Allazina la yu'tuna zakah. Okey, sekali lagi. Allazina la yu'tuna zakah. Allazina la yu'tuna zakah. Okey. Boleh? Okey. Dia ada dua orang lagi senang sikit, saya nak fokus lah. Macam personal sikit kelas. Okey. Sambung. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sekali lagi. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sekali lagi, kita ulang. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati hum
kafirun. Okey. Perkataan tengok perkataan wahum tu bila mana kan mim mati tu kan. Mim dia warna hijau tu tak? Wahum tu. Okey, bila mana mim mati bertemu dengan huruf ba, kita panggil hukum dia ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni kita sebut huruf mim tu tak rapat bibir. Dia sebutnya ada ruang. Bil dia macam dengung sikit. Bil akhirah. Bil dia macam dengung sikit lah. Bil boleh? Okey. Boleh ke? Boleh tak? Okey. Kita cuba ulang pada awal Alladzina la yu'tuna az-zakah. Allazina la yu'tuna az-zakah. Okey. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sekali lagi. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Okey, mantap. Okey. Okey, disambung Boleh? Boleh. Okey. Nombor seterusnya ayat ke-8. Innal ladzina amanu wa amilu. Innal ladzina amanu wa amilu. Sekali lagi. Innal ladzina amanu wa amilu. Innal ladzina amanu wa amilu. Okey. Senang kan? Tu senang sikit tak ada macam dengung-dengung kan. Okey. Kita sambung. Kita ulang perkataan wa amilu. Wa amilus solihati lahum. Wa amilus solihati lahum. Sekali lagi. Wa amilus solihati lahum. Wa amilus solihati lahum. Okey, tengok perkataan wa amilus, nak masukkan tu wa amilus kita terus masukkan wa amilus tekan perkataan sod tu. Boleh? Sekali lagi kita try ulang. Wa amilus solihati lahum. Wa amilus solihati lahum. Okey. Sambung. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Okey. Dekat perkataan jim tu kan, dia ada kol-kolah. Kita panggilnya aja. Ada aja. Aja. Ajrun. Ajrun.
Huruf qalqalah dia ada 5 huruf. Yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim. Ni jim kita jumpa ni kan? Jim. Lepas tu yang ketiga huruf qaf. Tadi kita jumpa qaf. Yang keempat huruf dal, huruf dal. Yang terakhir huruf ta. 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kita panggilnya baju Dakota. Yang baju Dakota tu. Ya. Baju So Dakota. baju dal qafta. So 5 huruf ni bila mana dia di tengah perkataan kan? Bila mana kita macam perkataan ajrun ni kan? Kita bacanya ajrun, ada je tu kan. Di mana dia di tengah perkataan tu kita panggilnya qalqalah lantunan yang sedikit, qalqalah sughra. Sughra tu kecil ataupun lantunan yang sedikit, yang kecil. Tapi kalau dia duduk di akhir perkataan ataupun kita baca, kita berhenti tu ada huruf qalqalah. Jadi kita kena jadikannya lantunan yang besar, kubra kita panggil. Kubra besar. Ada dua qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sughra lantunan kecil, kubra lantunan besar. Sughra, kubra. Okey, boleh? Boleh. Okey. Tadi kita ambil 2 ayat tadi kan? Jadi allazi atas kan? Okey. Kita tengok ada nak tanya tuan. Tengok 2 ayat ni. Ada tak ada? Tak. Okey. Kau tak ada, tuan boleh try baca, boleh? Dari mana tadi? Daripada allazina la yu'tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Okey, mantap. Innal ladzina amanu wa amilus. Sekali lagi. Berhenti dekat innal ladzina amanu wa amilu. Innal ladzina amanu wa amilu. Okey, sama balik. Wa amilus solihat. Wa amilus solihati lahum Okey. ajrun ghairu mamnun. Okey, alhamdulillah. Okey. Mantap. Okey. Kita sambung. Okey. Sambung ayat ke-9. Sekejap, sebelum tu memang biasa join kelas hari Selasa ke? Saya hari Rabu, Ustaz Atta. Oh, kelas Ustaz Atta. Oh, ya ke? Kelas malam kelas dia? Oh. Biasa hari Rabu. Rabu malam. Oh. Okay. Lepas tu kelas lain ada join juga kelas lain? Saya masuk Ustaz. Oh, ya ke? Kalau saya dapat WhatsApp anda ada ni tu. Oh, join je lah. Saya ada ni saya join. Oh, okay. Oh, maksudnya Ustaz Atta pun ada buat kelas online juga kan? Dia malam Rabu. Oh, ada juga. Oh, okey. Macam semalam Ustaz. Qul innakum latakfuruna billadhi. Qul
innakum latakfuruna billazi. Sekali lagi. Qul innakum latakfuruna billadhi. Qul innakum latakfuruna billazi. Innakum innakum Qul innakum latakfuruna billazi. billadhi. Okey, sekali lagi kita cuba ulang. Qul innakum latakfuruna billadhi. Qul innakum Qul innakum latakfuruna billazi. Okey. Sambung terusnya. Khalaqal arda fi yawmain. Khalaqal arda fi yawmain. Sekali lagi. Khalaqal arda fi yawmain. Khalaqal arda fi yawmain. Okey. Dekat perkataan yaumain tu panjang. Dia bila mana kita berhenti kan kita berhenti kat perkataan yaumain kan, huruf ya. Ya tu yaumain mai tu kan. Ya tu 2, 4 ataupun 6 harakat. Dia jadi mad lin. Bila mana huruf waw ataupun bila mana kita berhenti pada huruf waw ataupun ya yang bertanda sukun. Kan ya tu kan bertanda sukun kan, tengok ya tu. Kan? So dia maklin tu 4 ataupun 5 2, 4, 6 harakat. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kalau kita berhenti kat situ lah. Dekat main ya. Kira kita panjangkan dekat perkataan ya. Kita bacanya kalau nak berhenti kan. Khalaqal arda fi yawmain. Yaumain. Main baru bunyi nun tu. Yaumain. Betul. Tuan boleh baca 2. Maksudnya nak baca 2. Yaumain. Boleh. 4 pun boleh. 6 pun boleh. Ikut kelajuan bacaan kita. Okey, sekali lagi kita ulang. Khalaqal arda fi yawmain. Khalaqal arda fi yawmain. Okey, sambung. Wa yaj'aluna lahu andada. Wa yaj'aluna lahu andada. Sekali lagi. Wa taj'aluna lahu andada. Wa taj'aluna lahu andada. Sekali lagi, ulang. Wa taj'aluna lahu andada. Wa taj'aluna lahu andada. Perkataan wataj, jim tu tadi saya kata apa? Kalkolah. Betul. So kita bacanya wataj, rejek tu kan. Wataj'aluna. Macam ni saya kata komputer Ustaz. Oh, dari segi tulisan kan. Dia kalau macam tu, kalau apa tuan tengok kan,
Okey, dia tengok ta, perkataan ta kan, wataj kan. Wataj. Okey, kita tengok dia ada 2 titik kat atas. Okey. Huruf apa yang ada 2 titik kat atas? Huruf apa? Ta lah. Tak pun qaf kan. Tapi qaf dia ada bentuk bulat tu kan. Macam fa qaf kan. Kan ada bentuk bulat tu kan. Jadi kalau tak ada bulat, 2 titik atas, confirm ada ta. Lepas tu kalau dia huruf, contoh macam huruf sa 3 titik atas. Dia macam tu juga bentuk tapi 3 titik atas. 3 titik. Dia kita tengok. Kita tengok kalau dari segi tulisan dia mungkin susah. Tapi tengok dari segi titik dia. Titik ikut titik ikut titik dia. Okey. Okey. Lepas tu perkataan wataj'aluna lahu tu dua, lahu, perkataan lahu tu 4 ataupun 5 harakat. Dipanggil mad apa kat itu? Kalau tuan ingat. Dia panggil mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Bila mana ha tu kan, ha yang perkataan lahu hu tu kan. Ha kita panggil ha dhamir. Bila mana ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, dia akan jadi mad silah tawilah. Kalau ha dhamir juga kan bertemu dengan selain huruf hamzah, dia jadi mad silah qasirah. 2 harakat je. Tapi kalau ha dhamir bertemu dengan hamzah, dia jadi mad silah tawilah 4 ataupun 5 harakat. Dia beza ni je. Kalau tuan jumpa kan, kalau ha dhamir ni bertemu dengan huruf fa, tu selain hamzah kan. 2 harakat lah. Selain hamzah lah huruf ba, ta, sa semua lah selain hamzah. Semua. Tapi selain pada huruf hamzah. Kalau dia jumpa hamzah akan jadi mad silah tawilah 4 ataupun 5 harakat. Okey. Okey, sambung. Zalika Rabbul Alamin. Zalika Rabbul Alamin. Sekali lagi. Zalika Rabbul Alamin. Zalika Rabbul Alamin. Okey, alhamdulillah, mantap. Okey, nak tanya, cuba tengok. Okey, tak ada Okey. Macam tu tuan boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum lakafuruna billazi. Okey, mantap. Khalaqul ardu fi yawm. Khalaqal arda. Khalaqal arda fi. Khalaqal arda fi yawmain. Yaumain. Dia tuan panjangkan dekat perkataan ya tu. Kalau waw, panjangkan perkataan waw. Bila yaumain baru bunyi nun tu. Khalaqal arda fi yaumain. Khalaqal arda fi yaumain. Okey. Sambung. Taj'aluna lahu anzada. Wa taj'aluna lahu andada. Wa taj'aluna lahu andada. Okey. Sambung.
Zalika Rabbul Alamin. Okey, alhamdulillah, mantap. Okey, ada tanya? Tak ada? Okey. Tak ada, kita tengok tafsiran dia. Tadi kita last ke ayat 5 kan. Kita sambung ayat 6. Tengok ayat 6. Tadi kan yang last tadi kan, yang dia kata kita antara engkau dengan aku ni ada dinding. Kira macam kau tegur apa-apa pun aku tak boleh terima lah kan. Jadi engkau buat apa yang kau suka, aku buat apa yang aku suka. So sambung ayat ke-6. Kul innama ana basyarum mislukum. Dan katakanlah wahai Muhammad, Allah katakan, ana basyarum mislukum. Aku ni hanyalah seorang manusia seperti kamu. Allah suruh Nabi Muhammad kata kat orang, yuha ilayya annama ilahukum. Yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad katakan kat orang ni bahawa engkau tu sama macam manusia biasa juga, yang diwahyukan daripada Allah kepada kamu untuk menyembah Tuhan yang Esa. Lepas tu fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Tuhan kamu, kerana itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah keampunan kepadanya. Ini adalah surahan Allah untuk berkata dekat orang tu. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Jadi orang-orang menyekutukannya, orang-orang syirik kepada Allah tu, celakalah bagi mereka, Allah kata. Siapa yang menyekutukan Allah kan. Okey, sambung ayat ke-7. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Antara orang-orang menyekutukan Allah tu, dia tidak mengikuti rukun iman dan juga Islam lah kan. Rukun Islam ada 6 kan, ada 5. Antaranya rukun Islam tu antaranya membayar zakat. Jadi kalau tak bayar zakat tu dia menyekutukanlah kan, orang yang tidak itu orang-orang tidak menunaikan zakat. Dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ingkar terhadap kehidupan akhirat ni maksudnya tak mempercayai adanya hari akhirat. Itu maknanya ingkar terhadap kehidupan akhirat. Tak percaya adanya syurga, neraka, tak percaya adanya hari pembalasan, adanya perhitungan, hisab dan sebagainya. Seterusnya, innallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Siapa-siapa yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kebajikan ni membuat baik, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kena yakinlah dengan janji Allah kan. Janji Allah tu memang tak akan mengingkari macam janji manusia. Kita je ingkar janji. Allah tu akan janjikan. Allah kata kalau kita buat ibadat, kita mengerjakan kebajikan, kita beriman dengannya, insya-Allah ada pahala yang tak putus-putus. Yang terakhir, kul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Fi yaumain wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Dalam 2 masa kat sini kita tak pasti, wallahu alam apa yang dimaksudkan oleh Allah kan. 2 masa tu 2 hari ke apa tak tahu. Tapi kalau yaum tu, kalau istilah Melayunya hari lah. Kalau 2 hari tu Allah membina semua dalam masa 2 hari. Tapi tak tahu 2 hari waktu akhirat macam mana, waktu dunia macam mana kan. Sebab ada ulama yang menafsirkan bahawa 1000 tahun di dunia ni kan ibarat sehari di akhirat. Jadi benda tu macam mungkin lama. Kita hidup, kita rasa macam dah lama. Contoh standard manusia hidup 70, 80 standard macam tu kan. Masa rasa macam dah lama, tapi kat akhirat, bila kita dibalikkan akhirat ni, kita baru beberapa jam dia hantar kat dunia. Contohlah macam tu kan. Macam sekejap sangat nak dibandingkan dengan waktu akhirat. Okay, lepas tu dan kamu pula sekutu-sekutu baginya. Dah kita tak percaya ke Allah. Allah menciptakan langit dan bumi sekeliling yang ada, tapi kemudian kita ada sekutukan dia pula yang boleh sembah selain dia pula. Mustahil lah benda tu. Itulah Tuhan seluruh alam. Allah hanyalah Tuhan yang seluruh alam, menciptakan langit, bumi dan sebagainya yang kita nampak ni kan. Okey, alhamdulillah.
Okey, ada nak tanya? Tak. Okey. Alhamdulillah. Saya ni banyak bertanya kan. Saya nak saya punya orang saya ajar ni macam kira sampailah. Kalau saya sampai, kalau tak adalah. Kalau saya ajar tu yalah saya macam syok sendiri pula kan. Kira sampailah benda tu kan. Jadi kalau tak faham boleh terus tanya. Okey, alhamdulillah. So insya-Allah esok malam ada kelas lagi, kalau nak join boleh, persilakan malam. Esok malam. Boleh kalau nak join. Okey. Okey, insya-Allah. So kita tutup majlis, kita sampai kat sini, kita baca doa sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وآثار النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk majlis kita atas berikan rahmatul as subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kalau tuan nak join kelas saya esok boleh, persilakan insya-Allah. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay.